Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib, walakinna Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib. Wa kama qala 'alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, sebelum tu dalam majma' ni siapa di kalangan tuan-tuan yang telah pun dapat tawaran untuk pergi haji? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tamadun di dunia ini mereka nak mulakan peradaban mereka mencari tempat yang punya sebab kehidupan ini sungai. Tamadun Mesopotamia mulakan peradaban daripada sungai Tigris dan Forat. Tamadun Cina mulakan peradaban daripada sungai Huangpo. Tamadun India mulakan peradaban daripada sungai Indus. Tamadun Mesir Purba ataupun Mesir kuno mulakan peradaban daripada sungai Nil. Akan tapi Islam tidak. Islam bangkit di Hijaz Muqaddis, di tempat yang kering kontang yang Allah bagi tahu wadi ghairi zi zar'in, lembah yang kering kontang yang tidak ada sebab kehidupan. Di Makkahul Mukarramah, di sinilah Allah telah lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah mendapat nubuat di sini. Dan di tempat itu juga baginda telah mulakan usaha, dan di situ juga baginda telah sediakan 124,000 para sahabat, dan setiap daripada mereka mempunyai yakin yang sama, la aisha illa aishil akhirah. Setiap daripada mereka ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selesai mereka ditarbiyah oleh baginda sehingga iman mereka memiliki iman yang betul, akhlak mereka, amal mereka, muamalat mereka, muasyarat mereka, sehingga kesempurnaan agama dalam kehidupan mereka. Barulah baginda telah bawa mereka semua ke kota Mekah semula untuk tunaikan haji. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wajib untuk kita tunaikan haji seumur hidup sekali dalam hidup, dan juga wajib untuk kita tunaikan umrah seumur hidup sekali. Kebanyakan orang faham bahawa dalam hidup ini wajib tunaikan haji saja. Sedangkan kata ulama, kewajipan tunaikan umrah terdapat dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mulia, kata ulama di sini kita dapat fahami dua perkara, dan timbul pertanyaan mengenai tentang yang mana kita perlu sempurnakan dulu, sama ada haji dulu ataupun umrah dulu. Kalau ikut periman Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sempurnakan haji dulu. Tetapi kita perlu faham bahawa ketika kita pergi haji, di situ juga kita akan sempurnakan umrah kita. Adapun mereka yang belum lagi dapat tawaran, mereka menunggu giliran mungkin agak lama, masya-Allah, maka kata ulama dianjurkan untuk mereka pergi umrah dulu, kerana menunaikan umrah juga satu kewajipan bagi satu orang Islam. Dan tuan-tuan, dari sudut sunnah, baginda telah pergi tunaikan umrah dulu baru berhaji. Namun kedua-dua kata ulama adalah merupakan perkara yang dalam syariat, dan kedua-duanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepakati oleh para alim ulama. Maksudnya sama ada tuan-tuan pergi haji, dalam haji itu tuan-tuan buat umrah, ataupun kalau giliran tuan-tuan lambat, tuan-tuan boleh buat umrah dulu untuk sempurnakan kewajipan umrah, baru tuan-tuan sempurnakan haji. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan berangkat di tempat yang kita sebutkan tadi, iaitu tempat di mana Nabi dilahirkan, tempat Nabi mendapat nubuat, tempat di mana seluruh nabi-nabi, anbiya alaihimus salawat wa taslimat telah sampai ke sana. Seluruh nabi-nabi, kata ulama, telah tunaikan haji dengan syariat mereka masing-masing. Dan di tempat itu akan berangkat. Sebab itu kata ulama, sebelum berangkat, pertama sekali kita perlu betulkan niat kita. Dalam adat dan sunnah, perkara pertama sekali yang paling penting, bahkan disebut dalam semua kitab-kitab fiqh, kitab-kitab besar diceritakan bahawa perkara yang paling penting dalam setiap amal ialah betulkan niat. Maka kita betulkan niat kita, saya pergi kerana Allah, semata-mata kerana Allah.
untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kerana saya pergi kerana saya ada duit sebab tu saya pergi, ataupun saya pergi kerana saya balik nanti akan dipanggil satu orang haji. Tidak. Kita betulkan niat kita semata-mata kerana Allah, khalisan lillah. Dan kemudian tuan-tuan yang mulia, kita kena buat 3 penafian daripada hati kita, kata ulama. Pertama, kita nafikan saya pergi bukan sebab saya ada duit. Kita perlu nafikan daripada hati kita. Kerana ada orang lagi banyak duit daripada kita tapi tak sampai. Dan kalau penafian ini tidak dibuat, dan perkara ini tuan-tuan perlu sampaikan juga kepada orang tempatan tuan-tuan yang akan pergi haji. Kalau penafian ini tidak dibuat, orang ni akan pergi haji dengan merasakan bahawa dia ada duit, maka dia akan bazirkan waktu dia di Mekah Madinah kerana dia merasakan dia ada duit dan tahun depan dia boleh pergi lagi. Maka sebab itu perkara pertama dia perlu nafikan daripada hati dia, saya pergi bukan sebab saya ada duit. Saya pergi, yang kedua, bukan disebabkan ada masa lapang. Ada orang ada banyak masa lapang lebih daripada kita, penganggur hari masa lapang tapi tak dipilih oleh Allah. Yang ketiga, tuan bila kita perlu nafikan bukan sebab kita sihat. Ada orang lebih sihat daripada kita tapi tak dipilih oleh Allah. Maka kita perlu bagi tahu kat diri kita, targhib diri kita, saya pergi ini adalah kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah targhib diri kita, fahamkan diri kita, saya pergi ini kerana Allah jemput saya, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada setiap saat, inci waktu sepanjang perjalanan kita di Mekah ataupun di Madinah, melainkan kita akan gunakan semuanya semata-mata untuk suka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat satu perkara, kita akan fikir Allah suka tak aku buat. Maka masa kita akan digunakan untuk amal, masa kita akan digunakan untuk perkara yang menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dah faham bahawa saya begini pilihan Allah, Allah jemput saya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dan sunnah perlu kita buat. Bahkan kata ulama, sebelum kita berangkat lagi, di rumah lagi, Masya Allah. Sebab itu orang tua-tua kita terdahulu, sebelum mereka pergi haji, mereka akan buat doa selamat. Kerana apa? Ulama beritahu ambil berkat daripada hadis sedekah. Orang yang sebelum safar dia sedekah, Allah angkat bala daripada perjalanan dia. Allah akan mudahkan urusan dia. Maka sebab itu orang tua-tua kita terdahulu, dia akan buat doa selamat bagi orang makan. Kerana jamu orang makan adalah perkara yang menggembirakan Allah dan merupakan sunnah daripada Nabi SAW. Jamu orang makan, Masya Allah. Dan kata ulama, kalau kita tahu kita dah buat salah dengan siapa-siapa, maka kita pergi jumpa dia, minta maaf. Hutang yang mana boleh diselesaikan, kita selesaikan, kata ulama. Hutang yang mana kita tak mampu untuk selesaikan, kita jumpa minta tangguh, kata ulama. Dan kemudian tuan yang mulia, Masya Allah, sebelum berangkat kita sembahang sunat 2 rakaat, sunat safar. Usalli sunat safar dan Allah Ta'ala, sembahang sunat safar 2 rakaat. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kata kalau kita sembahang sunat safar itu di masjid, maka kita sedekah dekat tempat masjid dan kita berangkat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, dalam kitab Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Haythami, satu orang imam dalam mazhab Syafi'i, Syaikhan dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan juga untuk azan. Betul, kita tengok orang tua-tua kita dulu sebelum berangkat haji dia azan. Imam Ibn Hajar ni salah seorang daripada Syaikhan dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Ibn Hajar kata 8 perkara yang dibenarkan untuk azan selain daripada untuk ajak orang solat. Salah satunya untuk berangkat pergi haji. Maka tuan-tuan yang dianjurkan juga untuk azan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk tambah jazbah kita untuk berangkat. Untuk kita tahu bahawa saya pergi nak menyempurnakan perintah Allah, nak menyempurnakan rukun Islam dalam diri saya. Sebab itu tuan-tuan, waktu kami di Madinah, beberapa masyayikh dia bagi tahu, dia kata berhati-hati dengan mereka yang datang haji ni, kerana mereka telah sempurnakan rukun Islam dalam diri mereka. Maksudnya orang ni Islam, rukun Islam telah sempurna dalam diri dia. Dipesan pada kita, kalau balik di kampung, kalau ada pertelingkahan, salah faham, kalau orang tu pergi, dah pernah pergi haji, minta maaf terus. Tuan, saya minta maaf, saya salah. Sebab apa? Sebab kita tak sempurna lagi rukun Islam, dia dah sempurna. Kita mau minta maaf dengan dia. Jadi bila azan tadi kata ulama menjadi asbab atau perkara yang mana menaikkan jazbah kita dan menjadikan jazbah orang lain juga seakan-akan untuk berangkat ke medan perang, kata ulama. Bahkan haji juga adalah orang yang berangkat jihad fisabilillah, berangkat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan yang mulia, kata ulama, kita bergerak dan kita telah pun membuat keputusan untuk masuk Mekah ataupun Madinah dulu. Biasanya tabung haji akan tanya kita masuk Mekah ataupun masuk mana, ataupun dia akan tentukan. Baik, di sini tuan mulia kita nak melihat sunnah Nabi SAW, yang mana lebih afdal, masuk Mekah dulu ke masuk Madinah dulu? Timbul pertanyaan. Ada orang kata masuk Mekah lagi bagus. Bila masuk Mekah kita dah selesai haji semua, baru pergi Madinah. Ada setengah orang juga kata pergi Mekah bagus, pergi Madinah tinggal shopping je. Ada orang kata macam tu.
Jadi mana yang lebih bagus? Ada orang kata masuk mana yang lagi bagus? Tentu yang bila kita tak mau dengar orang kata, kita mau tengok pandangan ulama. Daripada sudut sunnah Nabi SAW, mana lebih afdal? Kedua-dua pandangan memiliki dalil masing-masing. Dan kedua-dua pandangan ada hujah yang tersendiri yang mengatakan pandangan tersebut afdal. Pandangan pertama kata masuk Mekah lebih afdal. Kenapa? Tujuan kita untuk buat haji. Maka telah sempurna haji kita, selesai tawaf, sa'i, selesai semua rukun-rukun haji kita, baru kita pergi Madinah untuk ziarah Nabi. Maka kita tak menduakan niat dalam menziarah Nabi. Menduakan niat dalam menziarah Nabi adalah perkara yang tak disukai oleh Allah. Ini kata pandangan pertama. Maksudnya kalau kita pergi Madinah dulu, kata pandangan pertama, dalam kita ziarah Nabi, kita menduakan niat, dalam masa yang sama kita nak pergi haji. Maka perkara itu tak disukai oleh Allah. Disebabkan itulah Allah jauhkan kewafatan Nabi daripada Mekah. Ulama kata, pandangan pertama kata, disebabkan itulah Allah wafatkan Nabi jauh daripada Mekah 400 kilo. Supaya orang pergi Madinah hanya untuk ziarah Nabi saja, tak menduakan niat dan menziarah Nabi. Ini kata pandangan pertama. Di sisi mereka, pergi Mekah dulu lagi afdal. Pandangan kedua kata tidak, masuk Madinah dulu lagi afdal. Pandangan kedua kata, masuk Madinah dulu lagi afdal. Kenapa? Kerana asbab korban Nabi lah kita kenal Allah. Asbab korban Nabi lah kita dapat pergi haji. Asbab korban Nabi lah kita kenal agama. Maka pergi Madinah dulu, ziarah Nabi, bagi salam kepada Nabi, ucap terima kasih kepada Nabi, baru pergi Mekah buat haji. Maka ulama mengatakan bahawa kedua-duanya afdal. Kedua-duanya afdal. Ada hujah masing-masing. Yang lagi baik ikutlah keputusan tabung haji. Jangan tabung haji dah kata masuk Mekah, tidak, saya punya pandangan masuk Mekah lagi afdal. Boleh-boleh dapat pergi, terus tak boleh pergi, masya-Allah. Jadi kedua-duanya ada pandangan para alim ulama dari sudut sunnah tadi dan perbuatan para sahabat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahawa bila kita berangkat, tuan-tuan yang mulia, contoh kalau kita masuk Mekah dulu, maka kata ulama, kita perlu tahu adab-adab dan amal yang perlu kita buat sepanjang keberadaan kita di Mekah. Ataupun sebaliknya, kalau kita masuk di Madinah, kita perlu tahu adab-adab dan sunnah-sunnah yang perlu kita buat sepanjang keberadaan kita di kota Madinah. Mekah ialah tempat di mana seluruh nabi-nabi, anbiya alaihimussalatu taslimat telah sampai di sana. Dan tempat Mekah ni, tuan-tuan yang mulia, dahulunya ulama beritahu tempat yang kering kuntang. Pada hari ini tidak seperti yang kita baca dalam sirah. Pada hari ini Mekah telah pun maju dan seluruh makanan telah ada di kota Mekah. Seluruh ada jualan-jualan di kota Mekah. Ulama kata ini semua berkat doa Nabi Allah Ibrahim AS untuk kota Mekah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billah. Nabi Ibrahim doa untuk kota Mekah, Allah curahkan rezeki daripada seluruh dunia ke kota Mekah. Tuan-tuan yang mulia, dahulu bumi ni air, kata ulama. Allah Ta'ala telah keluarkan daratan daripada air tadi. Dulu bumi ni semuanya air. Allah Ta'ala telah keluarkan daratan daripada air tadi. Dan daratan itu dipanggil Bukatul Ard. Daratan itu dipanggil Bukatul Ard. Itulah daratan pertama dalam dunia. Di daratan pertama itulah Allah telah bina Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibina dalam dunia ialah Baitullah. Dan Baitullah ialah replika Baitul Ma'mur. Baitullah ialah replika Baitul Ma'mur. Di atas Baitullah ada tempat tawaf malaikat yang namanya Baitul Ma'mur, jauh lebih lama daripada Baitullah. Dan ulama kata sebagaimana kita lihat Baitullah, begitulah Baitul Ma'mur. Cuma bezanya di Baitullah kita tawaf 7 kali, di Baitul Ma'mur sekali malaikat masuk 70,000 malaikat dan takkan keluar sampai kiamat. Terus tawaf. Dan tuan-tuan yang mulia, di tempat ini Allah bagi tahu bi Bakkah. Dulunya Mekah ini ialah Bakkah. Sebab itu ada 121 nama mengenai Mekah. Ulama susun, Imam Nawawi susun, nama Mekah ada 121 nama. Antaranya ialah Bakkah. Bakkah ni berasal dari perkataan baka, ya beki, menangis. Dulu orang pergi Mekah menangis. Maka kata ulama, untuk mendapat rohaniat daripada haji, maka kita perlu banyak menangis. Depan Kaabah kena banyak menangis. Dan ulama beritahu rohaniat akan dicabut daripada haji satu orang itu bila mana dia pergi Mekah dia tak menangis. Hari ini ulama beritahu kesan daripada
kurangnya dakwah kita, apa yang berlaku? Hari ini orang pergi Mekah macam pergi melancong. Ini juga disebut dalam muzakarah haji waktu kami di Madinah, dalam jur haji Madinah. Sehingga orang pergi Mekah tak ada perasaan. Orang pergi Mekah macam pergi melancong. Di tempat yang mana buat amal pun boleh ambil gambar. Di tempat sedang buat amal pun boleh ambil gambar. Kita bila kita buat usaha agama, perkara ini kita mau jaga. Kita mau jaga, Masya Allah. Kita tak perlu tengok keburukan orang. Mungkin kerana ada perkara perlu, dia perlu bawa handphone dia kena rakam. Mungkin orang kampung dia tak pernah tengok Kaabah. Tapi kita tuan bila jangan buat benda ni. Sebagaimana kita tahu bahawa tengah semayang kita tak boleh rakam, begitu juga tengah tawaf. Maka kita pun jaga perkara itu yang mulia, untuk mendapat rohaniat yang sempurna daripada haji, untuk dapat kesan yang sempurna daripada haji. Maka perkara ini kita perlu jaga. Sebab itu Allah sebut bibaka. Dulu Mekah ni tempat orang menangis. Maka sebab itu depan Kaabah kita pun banyak nangis. Kenal dosa-dosa kita, kesilapan kita. Dalam keadaan macam ni Allah masih jemput kita menjadi tamu Allah. Dan kan mata kita telah tengok macam-macam perkara, tapi Allah telah masih lagi bagi peluang dapat tengok Kaabah. Dalam keadaan satu dunia tak dapat pergi haji, Allah telah jemput tentang dapat pergi haji. Maka sebab itu kena menangis depan Kaabah. Kena banyak menangis. Dibab kata mubarakan, dan tempat yang berkat. Mekah ni tempat yang berkat, tuan. Sebab itu ulama beritahu orang balik haji, antara sunnah yang perlu orang tak buat haji buat adalah peluk orang balik haji. Peluk orang balik haji. Dia balik haji, salam dia dan peluk dia. Kenapa? Dia baru balik daripada tempat yang berkat. Mubarakan wa hudan lil alamin. Bukan itu saja, bahkan Mekah ialah tempat hidayat seluruh alam. Mekah ni tempat hidayat seluruh alam. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada ibadah haji. Bahkan ibadah haji ialah perkara penutup yang Nabi buat ketika nubuah bagi Nabi SAW selama 23 tahun. Lama beritahu Allah Ta'ala adakan persamaan di antara perintah yang awal ini salat dengan perintah yang akhir ini haji. Perintah yang pertama ini salat dengan perintah yang akhir ini haji. Dalam salat baginda menyatakan bahawa sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah bagaimana kamu melihat aku melakukannya. Macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Sebab itu kita ikut para alim ulama kita. Di tempat kita ikut mazhab Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i memahami hadis Nabi SAW. Begitu imam-imam yang lain memahami daripada hadis Nabi SAW, salat yang mengikut cara Nabi SAW. Untuk haji baginda beritahu perkara yang sama. Khuzu anni manasikakum. Ambillah pelajaran haji daripada aku. Maksudnya buat haji macam aku buat. Sebagaimana perintah salat Nabi beritahu salat macam Nabi buat, haji juga Nabi beritahu buat haji macam Nabi buat. Lama beritahu perintah Allah ni, perintah Allah Ta'ala akan terima hanya dengan cara Nabi. Allah Ta'ala akan terima hanya dengan cara Nabi. Sebab itu Nabi beritahu semayang macam Nabi semayang, haji pun macam Nabi haji. Ini perintah pertama dan perintah terakhir ada kesamaan gitu lama. Kemudian seterusnya dari sudut kelebihan, begitu juga perintah pertama ini salat ada 5 kelebihan. Kita semua tahu dalam muzakarah 6 sifat kita belajar. Pertama, Allah angkat kesempitan hidup, dimurahkan rezeki untuk orang jaga salat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan angkat kesempitan azab kubur. Allah Ta'ala akan angkat azab kubur. Ketiga, buku teramal tangan kanan. Keempat, nanti start sampai sekilat. 5, masuk surga tak berhisab. Dan perkara yang sama juga tuan mulia, Allah beri kepada mereka yang mana haji mereka haji yang mabrur. Haji yang diterima Allah SWT juga dapat 5 perkara. Haji mabrur juga dapat 5 perkara. Pertama, Allah SWT akan kayakan orang tu bila balik haji. Bila mana? Hajinya mabrur. Allah Ta'ala akan kayakan dia bila dia balik haji. Ataupun akan angkat kesempatan hidup seperti mana salat tadi. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan dia. Dan janji Allah Ta'ala akan ganti seluruh perbelanjaan dia untuk haji sebelum dia mati. Seluruh perbelanjaan dia untuk haji Allah Ta'ala akan ganti sebelum dia mati. Ini janji Allah untuk mereka yang mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, apa dia? Yang kedua, dosa-dosanya diampunkan bagai bayi yang baru dilahirkan. Ini orang dapat haji mabrur. Dosa-dosanya diampunkan bagai bayi yang baru dilahirkan. Sebab itu kita nak usaha supaya haji kita bertepatan dengan cara Nabi, agar kita mendapat penerimaan Allah, dapat haji yang mabrur.
Yang ketiga, doa-doanya dikabulkan bukan ketika haji, sampai mati. Sebab itu orang balik haji, kalau dulu-dulu orang akan tahan dan minta doa, Tuan doakan saya, minta dia doakan kita. Ulama beritahu makbulnya orang yang haji mabrur ni, sehingga kan kalau dilalu di tepi kubur, azab kubur di tempat itu dihentikan. Kalau dilalu di tempat orang sedang kena azab, Allah ampunkan dosa penghuni kubur. Nak beritahu mulianya orang yang mendapat haji mabrur. Yang keempat, orang yang mendapat haji mabrur, Allah Ta'ala beri di akhirat, dapat beri 400 orang syafaat untuk masuk surga. Habis Quran 10, orang alim 70, haji mabrur 400. Hazrat Mana Mustaqim nama Bakatul dalam satu jur haji bagi tahu 400 keluarga. Tadi 400 orang. Mana Mustaqim pernah bagi tahu satu jur haji 400 buah keluarga. Insya-Allah. Kalau dai, dia boleh ambil siapa yang dia nak ambil. Dai yang diterima Allah, kalau habis 10, alim 70, haji 400. Kalau dai yang diterima Allah, dia boleh ambil siapa dia nak ambil ke akhirat. Yang kelima, tuan yang mulia, tidak ada ganjaran balasan untuk haji mabrur melainkan syurga. Jadi 5 perkara untuk solat, 5 perkara juga Allah beri untuk mereka yang mendapat haji yang mabrur. Sebab itu tuan yang mulia, untuk kita mendapat rohaniat daripada haji, para masyayikh kita sangat menekankan untuk sebelum kita pergi haji, kita habiskan baca fardu haji. Yang sangat nipis, masya-Allah. Kita habiskan baca supaya kita tahu di mana, bagaimana kita nak buat cara, kita nak buat haji dengan diterima oleh Allah, dengan cara Nabi SAW, dengan jazbah yang betul, dengan fikir yang betul, dengan cara yang betul. Sebab itu para ulama kita pesan, baca sampai habis dan bawa kitab fardu haji itu ke Mekah, Madinah. Sangat rugi tu yang mulia, masyayikh kita telah karang kitab, munazakat telah karang kitab untuk bantu kita supaya mendapat penerimaan haji, tapi kita tak baca. Sebagaimana betapa ruginya kita kalau kita buat tabligh 40 tahun tapi kita taklim tak pernah habis, tak pernah baca sampai habis. Hilang tanda mula daripada awal, hilang tanda mula daripada awal. Kalau 40 hari pun tak pernah habis, hilang tanda mula daripada awal balik. Tuan 40 tahun buat tabligh, pernah habis baca taklim tak? Itulah Ustaz, hilang tanda lah Ustaz, hilang tanda mula daripada awal. Begitu juga orang pergi haji sangat rugi. Syekhul hadis kita Hazrat Maulana Zakir Syah Rahmatullah Alaih telah karang kitab khas untuk bantu kita mendapat haji yang diterima Allah. Tapi kalau kita tak baca, kita sangat rugi, tuan-tuan. Sebab itu para masyayikh kita sangat tekankan untuk kita baca. Dan tuan-tuan yang mulia, haji kata ulama terbagi pada 4. Pertama, haji Sayyidul Mursalin, haji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Sayyidul Mursalin, haji Nabi kita. Dalam haji baginda adanya dakwah ila Allah, membawa fikir Islam, menginginkan bukan saja dirinya diterima, bahkan seluruh umat diterima. Ini haji Sayyidul Mursalin. Sebab itu ulama kita pesan kita bergerak ni tuan-tuan yang mulia, bukan saja nak buat haji macam orang yang buat haji, bahkan kita pergi dalam keadaan kita nak menyediakan setiap umat ini yang kita jumpa di tanah suci untuk mereka pulang menjadi orang dekat dengan Allah dan membuat kerja agama. Ini kita betulkan fikir kita, tuan-tuan. Banyak kali tuan-tuan yang mulia ditekankan perkara ini, kerana bila sampai di Mekah, walaupun di Buzruk dah pernah keluar 4 bulan, Masya Allah, bahkan penggerak di muhala dia, tapi sampai di Mekah dia telah tukar fikir dia untuk menjadi abid. Telah tukar fikir dia. Kita pergi jumpa dia, Tuan Haji, Masya Allah, kita ada mesyuarat di bawah sana, Masya Allah, jemput Haji sama-sama, digelak dia. Saya pun terkejut. Haji, kita pernah keluar tempat dia, tapi kenapa dia bertukar? Kerana ini kata ulama perlu ditekankan sungguh-sungguh. Sebab itu ada pembentukan jemaah sebelum kita berangkat. Kita dah ambil kontak-kontak kawan-kawan kita, Masya Allah, orang tanggungjawab di Mekah, Madinah, supaya kita dapat betulkan fikir kita, betul-betul kita dapat buat haji Sayyidul Mursalin. Bukan senang kamu dapat dipilih oleh Allah untuk dapat sampai ke kota Mekah di musim haji, Masya Allah. Jadi haji Sayyidul Mursalin adalah haji Nabi SAW. Dalam haji adanya dakwah, dalam haji adanya menyentuni umat, menyediakan umat ini. Kita semayang di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di depan kita, belakang kita, kiri, kanan, ni semua medan Allah beri pada kita.
Satu ulama besar Mekah, Tuan Guru Muhammad Faqih Hafizahullah Ta'ala, dia pernah bagi tahu pada kami, dia kata dua cara untuk jumpa umat satu dunia dengan cara paling cepat. Dia ulama besar kat Mekah. Dia kata apa? Dua cara untuk jumpa seluruh umat di seluruh dunia dengan cara paling cepat. Pertama, buat usaha dakwah, kata. Di istimewa bergerak yang usaha dakwah, maka dapat jumpa seluruh umat seluruh dunia dengan cepat. Yang kedua, pergi haji. Dapat jumpa umat satu dunia berkumpul di Mekah dengan cara paling cepat. Sebenarnya Allah Ta'ala datangkan di depan kita, kiri kanan itu untuk kita sediakan mereka. Santuni dia, Masya Allah. Kita santuni dia. Ada setengah ahbab kita, mereka telah ambil air zam-zam dan bagi orang depan dia untuk mulakan pembicaraan. Untuk mulakan pembicaraan, Masya Allah. Untuk kita santuni dia. Mungkin dia satu orang, memang dia pergi haji, tapi dia bukan orang yang jaga sembahyang berjemaah di rumah, di muhala dia. Asbab 2-3 patah perkataan kita menjadi asbab dia balik menjadi orang yang mana bukan saja istiqamah sembahyang berjemaah, bahkan menjadi penggerak usaha dakwah di tempat dia. Sebabkan perkataan kita, 2-3 perkataan, Masya Allah. Ini Haji Sayyidul Mursalin. Bukan saja dia pergi haji, bahkan menyediakan orang, bahkan doa untuk orang juga diterima Allah. Yang kedua tu yang mulia, Haji Abidin. Haji Abid, dia pergi haji juga, tapi dia hanya memikirkan diri dia saja agar dia diterima Allah. Satu orang Abid tawaf dekat Baitullah 7 kali. Satu orang da'i yang nak haji Sayyidul Mursalin tadi juga tawaf 7 kali. Apa beza Abid dan da'i? Satu orang Abid selesai tawaf, dia doa, Ya Allah, terimalah tawaf saya. Yang da'i tadi dia doa, Ya Allah, terimalah tawaf saya, dan terimalah semua yang tawaf pada hari ini. Ulama kata orang yang doa macam ni, yang bawa da'i dalam, yang bawa sifat da'i dalam amal dia menuju penerimaan Allah yang cepat. Bukan sahaja dalam tawaf, bahkan semua amal. Ya Allah, terimalah sembahyang saya, terimalah semua sembahyang pada hari ini, Ya Allah. Ni orang yang bawa sifat da'i dalam amal dia. Orang ini menuju penerimaan Allah yang cepat. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan kita nak diri kita sendiri diterima, bahkan kita menginginkan semua umat diterima Allah. Tawaf, sa'i, melontar di Arafah, orang doa, kita pun, Ya Allah, terima doa saya, dan terimalah semua doa pada hari ini, Ya Allah. Bawa sifat da'i. Ni Haji Abidin, dia memikirkan tentang diri dia saja. Dia tak fikir pun nak sediakan orang. Dia tak fikir pun nak ajak orang. Tengok kawan dia tidur je dekat hotel, dia tak sediakan pun untuk dia sama-sama dapat pergi masjid ataupun duduk dalam ta'lim. Ni Haji Abid, pergi haji juga tapi bawa sifat Abid, memikirkan tentang diri dia saja. Yang ketiga, Haji Fasikin. Pergi haji tapi dalam haji buat dosa. Pergi haji tapi tengah tawaf tengok muka bini Iran. Pergi haji tapi dalam haji dia mengumpat. Tentu yang mulia, sepakat ulama mengatakan bahawa ketika kita dalam ihram, amal yang kita buat akan kekal menjadi darah daging sampai kita mati. Sepakat ulama. Bahkan kalau tonton ingat, dulu pun disebutkan perkara yang sama oleh almarhum Haji Khalid Mustafa kita, Masya Allah, juga sebut perkara yang sama. Sepakat ulama mengatakan bahawa dalam ihram segala amal yang kita buat akan kekal menjadi darah daging. Kalau kita buat amal yang baik akan kekal jadi darah daging, kalau kita buat amal yang tak baik akan kekal jadi darah daging. Sebab itu ulama kita beritahu, satu orang balik haji, kita tengok dia mengumpat. Kita pun pelik kenapa dia mengumpat. Ulama kata kemungkinan ketika waktu di Mekah dalam ihram, dia telah mengumpat. Dulu dia mengumpat sikit-sikit, sekarang dia akan mengumpat sampai mati. Ini tuan-tuan, satu perkara yang sangat baik. Melainkan kata ulama, dia pergi haji lagi sekali dan dibetulkan benda itu. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, dalam ihram kena jaga betul-betul. Di Mekah tu kena jaga dah, bahkan dalam ihram lebih lagi kena jaga, kerana dikekal menjadi darah daging. Maka ini perkara yang sangat perlu kita jaga dalam adat dan sunnah ketika kita buat haji. Bagi yang merukuk, tuan-tuan, insya-Allah dalam ihram, cuba tuan-tuan tahan, insya-Allah. Kalau jemaah-jemaah yang kita bawa, jemaah-jemaah haji kita bawa, kita merayu dengan mereka. Tuan Haji, abang, Masya Allah, saya merayu dengan abang, jangan merokok dalam ihram. Kerana dulu mungkin boleh berhenti, tapi isap rokok dalam ihram akan isap sampai mati. Kita merayu dengan dia. Sebab apa tuan bila? Kerana ini perkara yang bahaya, akan kekal di dalam daging kita. Kalau kita menceritakan tentang kebaikan, maka kekal di dalam daging. Bayangkan dalam ihram tuan buat dakwah.
akan sebati dakwah dalam kehidupan kita sampai mati akan buat dakwah. Dalam ihram khidmat, orang yang uzur tolak wheelchair mereka. Sifat khidmat itu akan kekal sebati menjadi sifat dalam diri kita sampai mati, masya-Allah. Jadi haji yang ketiga, haji fasikin. Dalam haji tapi buat dosa. Dalam haji masih pandang buruk orang. Dalam haji masih pandang keburukan orang. Dalam haji masih lagi cerita keburukan orang. Ini haji fasikin. Dalam haji buat dosa. Yang keempat, haji musyrikin ataupun jahili. Haji Syekhul Mursalin, haji abidin, haji fasikin dan juga haji musyrikin ataupun haji jahili. Haji orang jahiliah. Mereka pergi haji tapi mereka mensyirikkan Allah SWT. Sembelih binatang niatkan untuk berhala. Sembelih binatang niatkan untuk berhala. Zaman kita tak ada orang buat macam tu. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Tetapi ada serpihan daripada amalan musyrikin dibawa dalam haji. Antaranya di depan Kaabah dalam ihram berdoa minta dengan Allah, ya Allah tolonglah saya ya Allah. Saya tengah ada masalah ya Allah. Tapi dalam hati kata, kalau pergi jumpa bos pun selesai masalah ni. Maka haji yang dibuat tadi bercampur dengan ibadat, dengan amalan yang dibuat oleh orang musyrikin. Haji tapi yakin selain daripada Allah boleh selesaikan masalah dia. Minta dengan Allah depan Kaabah, tapi masih yakin kalau jumpa orang kaya sekian-sekian pun selesai juga masalah ni. Ini haji kata ulama yang telah bercampur dengan adat-adat musyrikin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 4 jenis haji yang ulama kita terbahagikan, dan ulama kita minta kita usahakan bagaimana kita dapat buat haji seperti haji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu haji Syekhul Mursalin. Seterusnya tuan mulia, untuk mendapat haji yang mabrur, untuk mendapat haji yang mabrur, 3 amal perlu kita buat. 3 amal ni adalah perkara yang mana amal yang membantu kita untuk menuju kepada haji mabrur. Dan Haji Al-Aqsa rahmatullahi alaih, waktu kami belajar di Madinah dulu, dipesan, kalau kamu teringin nak tengok Mekah jadi macam Mekah dulu, kamu buat 3 amal. Kalau kamu teringin nak tengok Mekah jadi macam Mekah dulu, kamu buat 3 amal. Kita pun tak faham. Kita pun tanya, apa amal tu? Dia kata kamu pergi kedai, beli bekas teh, kamu buat teh ataupun kahwah dalam termos, kamu beli kurma sikit, kamu bawa satu sapra, kamu bentangkan di sekitar kawasan dataran Masjidil Haram tu mana-mana, kamu bentang dan kamu panggil orang datang. Dan ini akan menjadi asbab kamu akan lihat suasana Mekah menjadi Mekah di zaman Nabi. Bila kita belajar, baru kita tahu rupanya amal itu ialah 3 amal, adalah komponen daripada 3 amal yang mana melonjakkan haji satu orang itu menuju pada haji mabrur. Nak dapat haji mabrur, 3 amal yang riwayat sebut. Pertama, afsus salam, sebarkan salam. Wa atimut ta'am, bagi orang makan. Linul kalam ataupun tibul kalam, cakap dengan percakapan yang baik. Jadi bila kita belajar baru kita tahu, patutlah almarhum Haji Dewan Sab suruh kita beli teh, so bentang sapra. Kerana ini melonjakkan kita untuk mendapat haji mabrur. Kerana ini komponen dari 3 amal tadi. Bila kita beli teh dan ada kurma, kita bentang sapra, kita nak ajak orang, maka kita kena bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum China, Assalamualaikum Turki. Kita panggil nama negara terus. Assalamualaikum Ghana, Assalamualaikum Senegal. Dia pun datang. Kita pun jemput makan. Tadi pertama dah bagi salam, jemput makan. Nabi kata wa'timut ta'am, bagi orang makan, bagi kurma, bagi teh. Dan bila dah bagi teh, maka kita buat yang ketiga, tibul kalam ataupun linul kalam. Kita mula percakapan dakwah. Maka ini adalah perkara 3 amal yang riwayat sebut melonjakkan haji kita menuju kepada haji mabrur. Dan ini amal yang masyarakat kita minta. Sebab itu tuan-tuan, kalau bergerak juhud haji di Mekah, tuan-tuan akan tengok ramai ahbab-ahbab kita akan buat benda ni. Ahbab kita akan buat benda ni. Dan ini adalah tempat-tempat yang mana juga menjadi tempat checkpoint untuk kita bertemu rakan seusaha kita satu dunia. Orang South Africa pun akan buat, orang daripada negara-negara lain akan buat. InsyaAllah kita akan jumpa ahbab kita buat banyak tempat, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mengenai tentang amal dalam
Masjidil Haram. Masjidil Haram tu yang mulia adalah tempat yang begitu mulia, setiap amal digandakan 1000 kali ganda. Namun ulama hadis sepakat mengatakan bahawa di mana-mana tempat dalam Mekah setiap amal diganda 100,000 kali ganda. Bukan saja di Masjidil Haram. Tapi berbeza amal di luar Masjidil Haram dan dalam Masjidil Haram. Amal dalam Masjidil Haram, kata ulama, dia punya keberkatan dia sempurna. Tapi di sudut pahala, di mana-mana kawasan dalam kawasan tanah haram Mekah diganda 100,000 kali ganda. Tak sama seperti Madinah, hanya di Masjid Nabawi saja. Dan tuan-tuan, apa yang perlu kita jaga, ulama kata di tanah haram ini antara perkara penting kita jaga ialah percakapan kita. Sebab itu ada sahabat buat 2 rumah. Satu rumah di tanah halal, satu rumah di tanah haram. Bila ditanya kenapa kamu buat 2 rumah, rumah dia kat sepadan. Bila saya nak buat amal, saya masuk tanah haram. Bila saya rasa geram kat anak saya nak marah, saya pergi tanah halal. Sama macam tu sekali dijaga dia punya percakapan dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu satu alim yang besar, bahkan merupakan sepupu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pernah menjadi khadim Nabi. Abdullah bin Abbas telah keluarkan satu fatwa, dan fatwa itu menyebabkan dia tinggalkan Mekah. Bukan kerana tak cinta Mekah, tapi fatwa yang telah dikeluarkan, dan fatwa itu hanya Abdullah bin Abbas saja yang keluarkan. Abdullah bin Abbas kata tidak ada tempat yang mana niat saja sudah dikira dosa melainkan Mekah. Itu pendapat Ibn Abbas. Contoh, satu orang budak Arab kecil 3 tahun comel lalu depan kita, dalam hati kita kata ini kalau colik bawa Malaysia bagus ni. Di sisi Ibn Abbas dah dikira dosa. Niat saja sudah dikira dosa. Ini tuan-tuan, insyaAllah. Disebabkan itulah Ibn Abbas telah buat keputusan untuk hijrah ke Taif. Kerana dia takut, dia khawatir dia ada buat dosa. Dia ada niat untuk buat dosa. Sedangkan dia mahu takwa pada Allah. Macam ni dia pergi jaga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kata ulama, sebab itu perlu kita jaga percakapan kita. Kerana setiap percakapan kita ni kabul di Mekah. Kabul, percakapan kita ni kabul. Gurau-gurau pun jadi. Nampak orang hilang seripa bang. Patut letak betul-betul bang. InsyaAllah hilang. InsyaAllah seripa kita hilang. Ulama kata di Mekah ni sangat kabul. Percakapan kita perlu dijaga. Kita kena jaga percakapan kita. Benda yang kita tak suka, kita diam, kita jaga. Ini mungkin ujian untuk saya. Mungkin kerana kesilapan saya banyak, Allah Ta'ala uji saya. Kita cuba jaga percakapan kita, kata ulama. Dan tentu yang mulia, di seluruh masjid di seluruh dunia, masuk masjid, sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Melainkan di Masjidil Haram, yang aula ialah tahiyatul bait. Ini tawaf 7 kali. Kalau tak mampu untuk tawaf, baru gantikan tahiyatul bait dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul bait digantikan dengan tahiyatul masjid. Dan tuan-tuan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tawaf dalam adat dan sunnah tidak dikhususkan. Tidak dikhususkan doa-doa khusus dalam tawaf. Jadi tuan-tuan boleh zikir, boleh teruskan baca Quran, boleh teruskan doa sepanjang tawaf. Ada ulama kita selawat, ada ulama doa, ada ulama baca Quran. Tidak ada doa khusus. Bahkan yang terbaik tuan-tuan susunlah zikir-zikir yang tuan-tuan boleh faham daripada zikir tersebut, supaya tuan-tuan boleh tawajuh dalam tawaf tuan-tuan. Berbanding dengan tuan-tuan baca buku. Kerana baca buku menjadi, kalau tuan-tuan tak hafal, tuan-tuan baca buku menyebabkan tuan-tuan akan hilang tawajuh dalam tawaf. Sebab itu ada orang tawaf, Kaabah dah kat sana, dia kat sini lagi. Sebab dia tengok buku. Kata ulama tidak salah tengok buku, tapi kalau kita tak hafal, akan menghilangkan penghayatan dalam tawaf tadi, dan akan hilangkan tawajuh kita. Maulana Samahan rahmatullahi alaih ketika tawaf akan doa, ya Allah terimalah saya dan umat ini. Ya Allah terimalah saya dan umat ini. Ya Allah terimalah saya dan umat ini. Haji Rasul rahmatullahi alaih tanya, Hadrat, kenapa ada doa pendek sangat? Sedangkan tawaf 7 kali boleh doa macam-macam. Doa kabul. Kata Maulana Samahan rahmatullahi alaih, kalau Allah terima saya, semua saya nak Allah bagi. Kalau Allah terima saya, semua keperluan saya Allah uruskan. Sebab itu saya minta supaya Allah terima saya. Namun tuan-tuan tidak terikat dengan apa-apa, doa khusus ataupun zikir, tuan-tuan boleh zikir, nak zikir apapun yang terbaik, ataupun doa.
melainkan di rukun Yamani saja. Di rukun Yamani itu yang mulia, doa khusus hadis yang sahih, iaitu kita diajar oleh baginda untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diajar oleh baginda dalam hadis yang sahih, kerana di situ terdapatnya malaikat yang mengaminkan doa. Maka bijaknya Nabi doa minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Adapun di tempat lain, walaupun terdapat beberapa riwayat nyatakan Nabi baca doa sekian-sekian, tetapi itu tidak menjadi sebab untuk khusus doa di sana. Tuan-tuan boleh doa apa-apa yang dianjurkan dalam hadis. Juga Maulana Syarif Sani dalam kitabnya dianjurkan juga membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan banyak lagi doa-doa yang ulama kita susun dalam kitab-kitab mereka. Baik. Namun yang paling utama adalah ketika di rukun Yamani itu jangan terlepas. Jangan terlepas setelah kita angkat tangan dan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Dan tentu yang mulia, elakkan diri kita daripada kita bertolak-tolak di sana. Ini antara adab yang sangat penting. Ada setengah orang untuk buat benda yang sunat, dia sanggup tolak orang. Boleh jadi tuan-tuan haji tahun ni dia akan buka untuk cium Hajar Aswad. Boleh jadi, wallahualam. Jadi tuan-tuan yang mulia, cium Hajar Aswad ni benda yang sunat. Adapun menolak orang adalah hukum yang haram. Menyusahkan orang Islam adalah hukum yang haram. Bahkan Nabi beritahu bahawa orang Islam, satu orang Islam lebih mulia daripada Kaabah, lebih mulia daripada Baitullah. Maka menolak orang itu adalah hukum yang haram. Apatah lagi kita menolak orang ketika di depan Baitullah, di tempat yang paling mulia, kita tolak orang dan kita rasa salah pun dengan apa kita buat. Untuk apa? Buat benda yang sunat. Maka sebab itu kita perlu tengok aulawiyat, keutamaan di sana. Perlu tengok aulawiyat, keutamaan di sana. Apa yang perlu kita dahulukan, apa yang perlu kita kemudiankan. Kadang-kadang mengorbankan keinginan jazbah kita untuk ikram satu orang itu lebih utama. Bahkan kita tengok dalam hadis yang sahih, Abbas pakcik Nabi i'tikaf, satu amal yang sangat besar. Tapi satu orang ada keperluan, dia telah sempurnakan hajat, dia beritahu, bagi dia beritahu, penghuni kubur dia beritahu, Allah akan bagi 10 tahun paling i'tikaf. Mengorbankan jazbah kita. Kadang-kadang kita memang nak sangat kalau itu, tapi kita mahu ini bukan waktunya, menyebabkan orang bertolak dan sebagainya. Maka kita perlu jaga perkara tersebut. Kalau kita dapat cium jasa, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat cium, mungkin Allah Ta'ala nak bagi di waktu yang lain. Seterusnya tuan mulia, di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah ada tempat namanya Multazam. InsyaAllah kemungkinan haji ni dia akan buka, kemungkinan Allah. Dan di sana tuan mulia, seluruh para sahabat melihat baginda berdoa dengan cara menempelkan, meletakkan pipi di dinding Kaabah. Di situ meletakkan pipi di dinding Kaabah. Itu kaedah berdoa di situ. Dan ini terdapat dalam hadis. Dan tuan-tuan, masya-Allah, kerana kekurangan ilmu kita, kadang-kadang kita melihat ada orang doa macam tu, kita kata ini taksub sangat ni doa macam ni. Ni ikut Pakistan, India ni doa macam ni. Sedangkan kerana kelemahan kita yang tak baca, kita yang tak belajar, kita yang tak duduk majlis ilmu, kita tak tahu. Rupanya itu merupakan sunnah Nabi kita, Nabi SAW. Bahkan Maulana Zakaria kata, saya telah doa macam tu dan doa saya telah dikabulkan. Guru saya Maulana Khalid Ahmad Syarampuri yang teralih telah doa macam tu, kata Maulana Zakaria, dan doa dia juga telah dikabulkan. Dengan cara menempelkan pipi di dinding. Dan tempat tu kecil, mungkin boleh masuk 3-4 orang saja tu. Maka kita usahalah untuk tunaikan hak semua orang. Sebab itu kata ulama, kalau dapat menempelkan pipi di situ, maka kita kena tahu bahawa itu adalah hak satu dunia. Satu dunia orang doa kat situ. Maka jangan berlama-lama di situ. Sebab itu setengah masyarakat kita kata makalla wadalla, doa yang pendek dan padat. Makalla wadalla. Apa doa yang pendek dan padat? Masyarakat kita kata tempel je pipi kat dinding, ya Allah ampunkan dosaku yang sebelum-sebelum ni dan selepas-selepas ni, kabulkan doaku yang sebelum-sebelum ni dan selepas-selepas ni. Bagi orang lain pula, insya-Allah. Ni masyarakat kita begitu. Di tempat yang mana nampak susah nak doa lama, maka kita doa macam tu, makalla wadalla, doa pendek dan juga padat. Ya Allah ampunkan dosaku yang sebelum-sebelum ni dan selepas-selepas ni. Ya Allah kabulkan doaku yang sebelum-sebelum ni dan selepas-selepas ni. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kalau tahun ni haji asbab tuan-tuan pergi dibuka kembali Hijri Ismail, maka kita semayang di sana.
Semayang di dalam Hijri Ismail hadis Sahih Muslim sama ganjarannya seperti semayang dalam Kaabah. Kerana Hijri Ismail merupakan sebahagian daripada Baitullah. Dulu Baitullah ni, Kaabah dibina Nabi Ibrahim AS mempunyai 2 pintu. Sini Multazam, pintu sana dipanggil Multajir, ataupun dipanggil juga pintu Kaabah lama belah sana. Dan itu hanya kita dapat tengok pada hari Arafah saja. Kerana hari Arafah 9 Zulhijjah, kain Kaabah akan ditukar, maka akan disingkap, baru kita akan nampak ada tanda pintu di situ. Di situ juga doa dikabulkan, cuma tak masyhur kata ulama. Dia berdekatan dengan rukun Yamani. Dan dulu 2 pintu Kaabah zaman Nabi Ibrahim, dan lingkup Hijr Ismail ataupun khatim itu termasuk dalam Kaabah. Dan kemudian zaman Quraisy, baginda cerita dalam Rahimul Maktum pun ada sebut dalam sirah, bahawa orang Quraisy tak cukup duit untuk bina Kaabah seperti Nabi Ibrahim bina. Kerana Kaabah telah rosak dan mereka nak bina baru. Dalam Rahimul Maktum sebut mereka tak cukup duit. Kenapa? Kerana mereka bukan tak ada duit, ada. Dalam Rahimul Maktum sebut kerana pembesar-pembesar Mekah tak ada duit yang menepati untuk bina Kaabah. Walaupun mereka jahiliah, mereka tahu duit daripada pelajaran tak boleh bagi untuk bina Kaabah. Ini sebab dalam kitab Rahimul Maktum. Walaupun mereka jahiliah, musyrikin, mereka tahu duit jual arak tak boleh bina Kaabah, duit riba tak boleh bina Kaabah. Maka duit yang kalau dari sudut faham kita ni halal, ataupun bahasa moden sekarang patuh syar'i, tak cukup untuk bina Kaabah macam Nabi Ibrahim bina. Cukup cube dia. Itu panggil Kaabah tu cube kan. Maka dikeluarkan Hijri Ismail. Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tak kala nak semayang dalam Kaabah, bagi dia suruh semayang kat situ. Maka kita semayang di situ. Begitu juga di bawah pancuran emas. Nazak warna emas tu juga tempat mana kabulnya doa. Tempat kabulnya doa. Dan situ tidak ada sunnah untuk menempelkan pipi di dinding. Menempelkan pipi di dinding ni sunnahnya hanya di Multazam sahaja. Maka kita semayang 2 rakaat, setelah kita doa, dan kita kena tahu bahawa itu adalah hak umat sedunia. Jangan kita buat ta'lim pula dalam tu, kan? Lama-lama dalam tu. Kita kena tahu bahawa ini ada hak umat. Baik. Seterusnya tuan yang mulia, Masya Allah, ittiba. Dalam sunnah ni, tawaf sunnah ittiba, dan 3 pusingan pertama disunahkan ramal. Itu sunnah tuan-tuan. Untuk lelaki, ramal lari anak. Kerana orang-orang Mekah, kalau tuan baca dalam balik haji ada cerita, orang-orang Mekah faham bahawa orang merenah ni, Yasrib ni tempat berkumpulnya penyakit. Jadi mereka nampak bila mana Nabi datang Umratul Qadha, mereka kata ni orang berpenyakit dah datang. Maka Nabi suruh semua sahabat Madinah lari-lari anak 3 pusingan pertama. Maka sebab itu sunnah 3 pusingan pertama ramal, lari-lari anak. Sebab itu tu tengok ramai orang Afrika, orang Arab kadang dia lari-lari anak. Kadang kita tak faham, kita kata apa ni, tak menyabar, tak nampak ni jam nak lari-lari buat apa. Padahal kita tak tahu bahawa itu sunnah. Mereka nak buat sunnah lari anak. Di Mas'ah, tempat sa'i tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk kita ittiba lagi. Dalam mazhab yang lain perlu tutup. Tapi di sisi mazhab imam kita Muhammad bin Idris Syafi'i disunatkan untuk kita ittiba. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab kalau kita buka, orang Arab akan marah. Orang Arab kan suka berbalah kan. Dia suka berbalah benda-benda macam ni lah, supaya kita ikut sunnah. Dia nak kita ikut sunnah. Jadi dia tak tahu dalam mazhab kita di tempat sa'i sunat untuk kita buka ittiba. Maka perlu kita buat tuan nak dapat dua-dua pahala. Nak dapat dua-dua pahala. Pertama, pahala ittiba di tempat sa'i. Yang kedua, pahala elak diri daripada berbalah. Macam mana kita nak buat? Kita ittiba dulu sampai dia orang tegur. Bila orang tegur, syukran, jazakallah khair, terima kasih beritahu. Kita pun tutup. Kita tutup bukan sebab kita tak tahu tu sunat, kita tahu, tapi kita nak elak perbalahan. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu dengan jelas dalam Quran, ketika haji, fala rafasa, jangan cakap benda-benda yang menimbulkan syahwat. Rafas ni benda-benda yang menimbulkan syahwat. Kadang kita selalu bergurau kat Malaysia,
cantik orang tu, cantik orang ni, ataupun benda-benda yang menimbulkan syahwat. Tapi ketika di Mekah, tuan-tuan yang mulia, kita elakkan perkara ni, kerana ini perkara yang dibenci Allah. Fala rafasa, Allah kata, wala fusuqa, jangan cakap benda-benda yang tak baik, fitnah, umpan, benda-benda yang tak baik, ataupun melakukan benda-benda yang tak baik. Wala jidal, dan berbalah, pertengkaran, Allah suruh kita jauhkan. Jadi tuan bila kita buat macam tu. Dan setiap kali kita di Safa dan juga di Marwah, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berdoa di sana dan doa juga dikabulkan. Perlu kita tahu tuan bila Bukit Safa dan Marwah tempat peristiwa sejarah yang sangat besar. Yang biasa kita dengar adalah peristiwa Hajar alaihissalam dari lari anak, dan disunahkan lari anak di tempat yang berlampu warna hijau itu untuk lelaki saja. Walaupun dulu Hajar alaihissalam perempuan, yang lari di situ adalah perempuan, tetapi ketika Hajar lari, masa tu tak ada siapa tengok. Sebab itu kalau ada mana-mana wanita tanya, Ustaz dulu Hajar yang lari, bukan Ibrahim, Hajar lari. Jadi kenapa kami didiskriminasi, kami tak dibenarkan lari ke sini? Kerana Hajar lari dulu, Hajar seorang je. Hari ini kalau mana-mana wanita lari, satu dunia akan tengok. Maka sebab itu hanya lelaki saja disunahkan untuk ramal ketika berada di lampu hijau tu. Baik, kemudian di Bukit Safa itu sirah yang begitu banyak. Antaranya kami kita tahu di situlah tempat di mana Hamzah bin Abdul Muttalib telah dapat hidayah. Hamzah balik berburu. Dia dipanggil Asadul Arab, singa Arab. Balik sesuai Batul Aslamiyah, tahan dia di Bukit Safa. Dia beritahu, wahai Hamzah, tahu tak tadi Abu Jahal telah menghina anak saya kamu. Maka Hamzah begitu marah. Ketika itu Abu Jahal berada di depan pintu Kaabah, dia telah pergi dan pukul Abu Jahal. Dan dia kata, kamu tak tahu aku telah ikut Muhammad, aku telah Islam. Itu tak Islam lagi. Asbab dari itu dia telah jumpa baginda, telah beriman pada Allah. Itu peristiwa di Bukit Safa. Di Bukit Safa juga baginda pernah kumpul semua orang Quraisy dan bertanya kepada mereka, mafhum, percaya tak kamu di balik bukit ni ada satu ketemukan tentera dah siap nak serang Mekah. Maka semua Mekah kata, bahkan wahai Mekah yang percaya kamu alami, kamu tak pernah dusta. Dan bagi kita dakwah mereka bahawa 360 bala tak berkuasa, tak ada bagi manfaat, tak ada bagi mudarat. Sembahlah Allah. Maka di situ Abu Lahab telah tunjuk pada Nabi dan mengatakan, celaka wahai Muhammad, untuk ini kamu kumpul kami. Itu berlaku di Safa. Dan di Safa juga bila berlaku peristiwa sirah Umar radhiyallahu anhu. Setelah dipukul adik dia dan akhirnya dia telah terkesan baca surah Taha, dan khabar telah beritahu sesungguhnya malam tadi, malam Jumaat, Nabi telah doa khusus untuk kamu. Apa yang telah berlaku? Dia telah keluar daripada rumah adik dia, telah mencari Nabi. Dan berita Umar nak bunuh Nabi telah sampai ke pendengaran Nabi, dan sahabat semua tahu dah. Dan ketika itu Nabi telah berehat di rumah seorang sahabat di atas Bukit Safa juga. Dan Umar telah datang. Sahabat Nabi nampak Umar menuju ke rumah tersebut, dan sahabat telah beritahu bahawa ya Rasulullah, Umar telah datang. Dan mereka tempat berita yang Umar datang nak bunuh Nabi. Dan semua sahabat telah siap, termasuk Hamzah, untuk bersedia. Kalau Umar nak bunuh Nabi, kita akan bunuh dia. Bila masuk saja, bila Umar masuk dia cari Nabi, Nabi telah pegang baju dia, dan Nabi kata, wahai Umar, cukup-cukuplah Nabi kamu. Islamlah kamu. Nabi telah dakwah dia. Cukup-cukuplah saya orang Islam, cukup-cukuplah. Benci dia orang Islam. Dan Umar telah beriman di tangan Nabi di atas Bukit Safa, di rumah sebut. Jadi Safa ni banyak sirah. Dan juga tuan-tuan di Bukit Safa juga dalam riwayat sahih sebut, di akhir zaman nanti akan keluarnya binatang yang namanya Dabbatul Arab. Binatang yang besar yang dia keluar di akhir zaman, dia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Harun di akhir zaman nanti. Dan binatang yang besar ini tuan-tuan, bukan Dajjal Majud dan bukan Dajjal, di binatang lain akan keluar daripada Bukit Safa. Dan binatang ini tuan-tuan akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Harun, cincin Nabi Sulaiman, dan dia akan mendekati setiap orang. Bila disentuh cincin Nabi Sulaiman dan juga tongkat Nabi Musa, orang itu akan terzahir sifat dia kafir ataupun mukmin. Hari ini namanya Ali. Hari ini namanya Ali. Besok terzahir tak panggil Ali dah, dia akan dipanggil kafir ataupun mukmin. Sehingga ulama bagi contoh, kalau dia pergi kedai, contoh, ulama bagi contoh, katalah dia pergi kedai, maka akan ditanya, pakcik kafir nak beli apa? Maka pakcik akan beritahu, wahai adik mukmin, saya nak beli sabun. Macam tu. Maksudnya nama dia telah hilang setelah Dabbatul Arab ni keluar. Ini berlaku di Safa, Bukit Safa.
Dan tak boleh banyak lagi bukit-bukit sejarah di Mekah. Dan Mona Osman baru datang waktu di istimewa Langkawi, muzakarah dengan kami. Mona Osman bagi muzakarah kepada kami. Mona Osman kata, setiap bukit di Mekah, Madinah, tuan-tuan tengok dengan penuh rasa cinta kerana mereka adalah sahabat Nabi SAW. Ini kata Mona Osman dengan begitu tegas. Mona Osman beritahu, Mona Osman kata apa? Setiap bukit, setiap gunung di Mekah, Madinah, tuan-tuan pandang dengan penuh rasa cinta sebab bukit itu pernah menatap wajah Nabi SAW. Dan bukit-bukit ini pernah beri salam pada Nabi SAW. Banyak lagi bukit-bukit. Di belakang Masjidil Haram ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Inilah bukit pertama yang diceritakan dalam dunia, Jabal Abi Qubais. Dan berlaku banyak sirah di sana, termasuklah peristiwa pembelahan bulan zaman Nabi SAW. Baik, selanjutnya tuan yang mati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, tuan perlu kita jaga amal yang 4 kata ulama. Selain daripada dakwah, ta'lim dan khidmat, dalam ibadat, 4 amal dalam ibadat yang perlu jaga supaya amal kita bertepatan dengan amal Nabi dalam haji. Apa dia tuan bila? Dalam amal kita, malam dan siang kita perlu jaga sembahyang sunat kita. Selain daripada sembahyang fardu, kita perlu jaga sembahyang sunat kita. Yang kedua, kita perlu jaga zikir kita. Jangan sampai kita pergi haji, zikir kita tak jaga. Termasuk dalam zikir itu selawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ada amal-amal yang perlu kita jaga seperti di hari Arafah. Antara zikir yang perlu diperbanyakkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang perlu diperbanyakkan sepanjang di hari Arafah. Waktu kami pergi haji, tuan yang mulia, ada satu orang masyayikh dia kata, tuan sepanjang haji ni, kalau tuan tak ada zikir daripada guru-guru mursyid, tuan bacalah zikir 2 juta yang dalam taklim tu, supaya tuan dapat banyak amal, dapat banyak ganjaran. Zikir 2 juta dalam taklim tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sepanjang haji kena baca tu. Antara kata kamu baca ni. Kalau tak ada zikir daripada mursyid, tak ada zikir daripada mursyid, kadang kita yang mursyid bagi kita boleh baca malam. Sepanjang kita haji, kadang kita khidmat, kita kena latihan, kita baca tu je. Satu kali baca 2 juta pahala dalam taklim ada, dalam zikir. Darabkan 1,000 kali kata. Kalau pergi dengan Bayang Hidayah, pergi dengan Haji Sayyidul Musalim, pergi dengan mesyuarat dengan Bayang Hidayah, didarab berangan 700,000 kali kata. Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 juta. Beli-beli barang kat Mekah, masuk pasar, baca doa masuk pasar, Allah bagi 1 juta pahala, Masya Allah. Ganjaran. Dalam hadis Tirmizi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang je, cuma beza sikit-sikit je. Di Arafah pun doa yang sama. Dalam hadis Bukhari ada satu doa, bagi ni ajar lebih kurang pun siapa yang terjaga, siapa terjaga, dia tak ada niat pun nak sembahyang, mungkin nak buang air ataupun nak buat benda lain, tapi dia terjaga je, dia baca doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Senang sangat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Dan dia sebut, kalau lepas dia baca, dia doa, Allah kabulkan doa dia. Kalau dia terasa nak semayang, kalau dia semayang, Allah terima semayang dia. Hadis Bukhari. Kalau kita bangun malam, insya-Allah. Yang ketiga, tuan dia, apa dia? Quran. Sebab itu kita kena target untuk khatamkan Quran waktu kita sepanjang Mekah Madinah. Berkali-kali kita usaha untuk khatam. Susun masa kita dengan sebaiknya. Sebab itu dalam Islam dipanggil tanzimul waqt, susun waktu. Kita kena pandai susun waktu kita. Kerana kalau kita tak pandai susun waktu, maka masa kita akan terbuang. Yang keempat, doa. Dengan doa yang panjang. Ini sangat penting, tuan. Di Arafah kita ada masa yang sangat banyak untuk doa, 4-5 jam. Tapi kalau kita tak belajar doa panjang daripada sekarang, macam mana nak baca doa panjang?
Ulama kata dengan cara kita berbicara dengan Allah, meluahkan perasaan, bercerita. Ya Allah, baru ni aku pergi satu orang berada ni, ya Allah, dia tak buka pintu, ya Allah, padahal dia aku lama, ya Allah. Ya Allah, dia baik, ya Allah, dia baik nusrah orang, ya Allah. Mungkin kerana kekurangan saya, ya Allah, dia tak buka pintu. Kita bercerita, barulah kita boleh doa panjang, kata ulama. Kita doa dengan cara kita bercerita dengan Allah. Itu yang Maulana Umar kata, at day we try, at night we cry. At day we try, at night we cry. Siang hari kita jumpa manusia, malam kita menangis depan Allah. Jadi orang yang tak biasa doa panjang, di Arafah 10 minit dia akan bangun. Ustaz, ada makanan apa-apa tak? Lapar lah Ustaz. 10 minit. Ataupun setengah jam. Ustaz, saya duduk luar lah Ustaz, tak tahu nak doa apa dah. Sebab apa? Tak biasa doa dengan doa apa. Sebab itu ulama kata, kalaulah kita tak tahu nak doa apa dah kat Arafah, jangan buat benda lain. Lebih-lebih lagi, jangan buat benda yang sia-sia. Buka sekarang kan, ada YouTube, Facebook. Jangan tuan-tuan. Dulu boleh berhenti main Facebook, tapi sebab main Facebook dalam ihram, akan main Facebook sampai mati. Tuan-tuan jangan main-main. Sebab itu ulama kita pesan, apa yang kita buat dalam ihram akan kekal sampai mati. Jangan kita buat benda yang bukan-bukan. Sebab itu Maulana Asy'ari Sabi Rahmatullah kalau pergi, dia akan baca beberapa aurat ataupun wirid. Jamak bagi wirid, aurat kan, wirid, doa, munajat makbul, ataupun yang disuruh oleh Maulana Zakir Rahmatullah alaih, manzil, semua tu kita bawa. Dan kita bawa sekali, kita baca. Baca berulang-ulang. Banyak lagi masyayikh-masyayikh kita, Al-Marhum Kiai Jaran Susu, Istighasah, kita baca. Masya Allah. Supaya masa kita dapat sibukkan dengan amal, sama dalam dakwah, taklim dan khidmat, yang sepatutnya doa. Sebab itu kata ulama, sepanjang sebelum pergi ni tulis apa kita nak, kita tulis siap-siap. Jadi nanti di Arafah kita tinggal baca. Sebab ketika mana doa, ketika mana di Arafah, doa maksimum makbul. Kalau di Multazam 4 orang je boleh masuk, 3-4 orang je. Tapi di hari Arafah, doa nombor 1 paling makbul berpindah daripada Multazam ke padang Arafah. Tuan-tuan berdoa dengan sebanyak-banyak doa. Baik, seterusnya Madinah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tuan pergi Mekah, tuan pergi Madinah. Baginda beritahu, al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah bumi yang terbaik kalau kamu tahu. Bumi yang terbaik. Tuan-tuan yang mulia, dulu mana tempat berkumpulnya penyakit. Semua pergi Madinah akan kena penyakit. Tetapi tuan-tuan mulia, berkat hijrah Nabi SAW, maka 4 perkara telah berlaku di Madinah. Ini saya kongsi kepada tuan-tuan ni ialah apa yang saya dengar sendiri daripada jur haji di Madinah. 4 perkara berlaku di Madinah. Pertama, bila Nabi hijrah, penyakit telah keluar daripada Madinah. Baginda bagi tahu, Nabi Muhammad, penyakit telah keluar daripada Madinah, takkan datang sampai kiamat. Sebab itu kalau kita kena apa-apa penyakit, kita kena tahu bahawa mungkin kita kena dekat Jeddah, ataupun kena dekat Malaysia sampai Madinah baru terasa sakit. Sebab Nabi dah janji, penyakit telah keluar daripada Madinah, takkan datang sampai kiamat. Sahabat nampak satu kumpulan orang hitam berkumpul dan keluar daripada Madinah. Baginda beritahu, itulah penyakit yang ada di Madinah, keluar daripada Madinah, takkan datang sampai kiamat. Dan riwayat lain kata, penyakit ini telah pergi ke Jufa. Jufa ni 200 kilo daripada Madinah. Tuan-tuan nak tahu Jufa, kalau tuan-tuan naik bas daripada Madinah, tuan-tuan akan ada satu kawasan yang mana hari-hari semua mati. Itu tuan-tuan perasan. Ataupun kalau tuan-tuan tidur tak perasan lah. Biasa kalau lepas bir hari kadang orang tidur nanti sampai Mekah pun terjaga. 200 kilo, tuan-tuan akan nampak RNR kiri kanan semua mati. RNR kiri mati, kanan pun mati. Dan tak lama kemudian telinga berdesin. Kalau tuan-tuan jaga, tuan-tuan akan perasan lah, telinga akan berdesin. Setiap kali dia akan berdesin. Itulah Jufa, tempat yang mana penyakit mana yang telah pergi ke sana. Sebab itu RNR pun tak boleh hidup kat sana sampai sekarang, mati. Lalu telinga berdesin, itu Jufa. Kemudian tuan mulia, pertama penyakit telah keluar. Kedua, debu-debu jadi ubat. Berkat Nabi pijak bumi Madinah, debu jadi ubat. Mekah pun tak macam Madinah, debu jadi ubat. Turuk Madinah syifa, debu-debu yang ada di mana ubat dan penawar. Dulu tuan-tuan, saya ingat lagi dalam jur haji Madinah tu, satu orang hadrat kita dia beritahu, kalaulah saya ada anak lelaki dan anak lelaki saya datang Madinah, lalu dia pakai masker, pakai mask. Ini dululah, bukan sekarang ni. Sekarang ni mau banyak pakai mask. Ini dulu. Dan anak itu adalah anak saya, dan itu anak lelaki. Perempuan lainlah, perempuan bukan budak tak apa, ini lelaki.
maka saya, kalau itu anak saya akan tampar muka dia. Kerana dia tak yakin dengan janji Nabi dalam hadis, debu di Madinah ubat yang penawar. Debu pun ubat. Berkat Nabi pijak Madinah bawa dakwah, debu pun jadi ubat. Yang ketiga, Allah Ta'ala angkat ekonomi orang Madinah berkat Nabi bawa dakwah. Dulu orang akan berhenti hanya untuk buang yang kecil, buang yang besar, dan takkan berhenti dalam tempoh yang lama kerana tempat penyakit. Orang takut nak berhenti dekat Yasrib. Tapi berkat datangnya Nabi, Allah telah angkat ekonomi orang Madinah. Satu dunia nak berniaga kat Madinah. Sehingga kan tuan-tuan yang mulia, macam-macam orang datang untuk berniaga saja. Dan yang keempat, Nabi telah doakan untuk Madinah seperti Nabi Ibrahim doa untuk kota Mekah, bahkan lebih daripada doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Sebab itu Allah curahkan makanan dan buah-buahan daripada seluruh dunia ke kota Madinah. Sebab itu di mana ni semua buah ada, rambutan pun ada. Kita pergi di pasar raya, rambutan ada. Di pasar-pasar borong ada, buah kuini pun ada. Buah kuini pun ada, masya-Allah. Buah, semua buah. Longan pun ada, manggis pun ada, serai pun ada. Satu dunia berkat doa Nabi SAW. Ada orang tanya, Ustaz, apa yang tak ada kat Mekah, Madinah? Yang tak ada kat Madinah, saya ingat nak berniaga. Saya kata yang tak ada mak ayah saya kat Malaysia, yang lain semua ada. Semua ada tuan. Sos semua ada, rempah semua ada. Allah curahkan semua sekali nak beritahu berkatnya doa Nabi untuk kota Madinah. Sebab itu orang Madinah begitu cinta dengan Nabi sehingga mereka beritahu wajib syukur alaina ma da'a lillahi dah. Wajib kami orang Madinah bersyukur selagi ada orang buat kerja dakwah. Wajib syukur alaina ma da'a lillahi dah. Wajib kami orang Madinah bersyukur selagi ada orang buat kerja menyeru manusia pada Allah. Dia tak sebut selagi ada Nabi. Dia tahu baginda akan wafat. Tetapi selagi ada orang buat kerja dakwah, selagi itu kami bersyukur. Kenapa? Asbab adanya dakwah, Allah muliakan Madinah. Nabi tukar nama Yasrib kepada nama Madinah. Bahkan ulama hukumkan makruh siapa sebut Yasrib saya saja. Imam Hanbal kata, siapa yang sebut Yasrib sekali, dia kena ganti sebut Madinah 10 kali. Sebab Nabi tak suka dengan nama itu. Melainkan untuk tadris, untuk mengajar. Tuan-tuan yang mulia, di Madinah tuan-tuan yang mulia tempat apa? Tempat untuk kita meluahkan rasa cinta kita pada baginda. Maka di Madinah ni tuan-tuan yang mulia, perlu kita tahu adab-adab dalam menziarahi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Madinah tempat berlakunya begitu banyak kenangan-kenangan sahabat bersama dengan baginda. Ulama bahas mengenai tentang Mekah dan Madinah, siapa lagi mulia? Ulama kita bahas dari sudut amal. Ulama berkesimpulan, sebab pembahasan itu panjang, saya pendekkan. Ulama berkesimpulan dari sudut amal, Mekah lagi afdal daripada Madinah. Kerana setiap amal dibuat di seluruh tanah haram Mekah diganda 1,000 kali ganda. Adapun di Madinah hanya di Masjid Nabawi saja. Dalam yang sahih kata 1,000, ada pandangan lain kata 50,000 dan 70,000. Adapun dari sudut tanah, dari sudut amal, dari sudut tanah pula, tanah Madinah lebih afdal daripada Mekah. Tanah Madinah lebih afdal daripada Mekah. Kerana di Mekah Nabi cuma tinggal lebih kurang 53 tahun saja. Nabi memang lahir kat Mekah sampai dapat nubuah umur 40. Berusia 13 tahun, 53 tahun saja, dan datang Mekah sekejap saja. Adapun di Madinah, Nabi telah berada di Madinah berapa lama? Bukan 10 tahun, 1400 tahun sampai sekarang. Sebab itu kata ulama, mulianya kota Madinah sampai Nabi kata Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah adalah bumi yang terbaik kalau kamu tahu. Ulama juga bahas di antara langit dan bumi siapa lagi mulia? Sama macam. Maka ulama buat satu kesimpulan dengan 3 turutan. Pertama, tanah yang disemadikan Nabi itu paling mulia. Tempat Nabi disemadikan itu paling mulia di seluruh muka alam ni, langit bumi itu paling mulia. Nombor 2 baru langit. Walaupun tak pernah berlaku syirik, tak pernah berlaku maksiat kat langit, tapi tetap jatuh ranking nombor 2 kerana tanah disemadikan jasad Nabi itu mulia. Sebab itu tuan-tuan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah menyebutkan bahawa kalaulah tanah yang menyimpan jasad Nabi yang wafat itu menjadi begitu mulia, lebih mulia daripada langit, apatah lagi perut yang menyimpan jasad Nabi sebelum Nabi lahir.
iaitu perut Ibunda Aminah. Tanah yang tumpang, tanah ni tak ada apa pun, tumpang je. Nabi tanam situ, dia tumpang kepada kata Nabi. Apatah lagi insan yang mana Nabi disimpan dalam perutnya, itu lebih mulia. Maka sebab itu berhati-hati dalam mengatakan tentang mak ayah Nabi. Kalau orang sebut, saya tak tahu, saya tak nak campur. Orang cerita pasal Ali dan Muawiyah, saya tak tahu, saya tak nak campur. Kenapa? Tersilap kita buat keputusan Ali dan Muawiyah dua-dua masuk surga, kita yang sanggup. Sebab itu saya tak tahu, tanya ulama, saya tak tahu, saya tak nak bahas. Kita elakkan daripada perkara itu. Yang ketiga tu yang mulia, kata ulama, baru tanah Mekah, dan barulah tanah Madinah yang lain selain daripada makam Nabi. Boleh tak maksudnya? Makam Nabi dulu, sekitar makam Nabi, tanah sekitar makam Nabi. Kedua langit, ketiga tanah seluruh Mekah, baru yang keempat tanah seluruh Madinah selain daripada tanah makam Nabi. Baik, untuk menziarahi Nabi SAW, ada sahabat Nabi, dua orang sahabat datang ziarah Nabi. Satu orang sahabat rindu sangat dah, lama tak jumpa Nabi. Maka dia telah bawa unta dia, dia terjun daripada unta dia, dia berlari pergi jumpa Nabi. Sahabat yang kedua, dia turun daripada unta, dia tambat, ikat unta dia, dia ikat unta kawan yang terjun tadi. Dia pergi telaga, tukar baju, mandi dulu, pakai wangi-wangian, pergi ziarah Nabi. Sahabat yang kedua lagi Nabi suka daripada yang pertama. Dia sudah adab dan sunnah dalam menziarahi Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, yang terbaik kita sampai saja tuan-tuan yang mulia, tak perlu buru-buru pergi ziarah Nabi. Kita mandi dulu, pakai wangi-wangian, dan mengkhususkan niat daripada hotel, saya bergerak nak pergi ziarah Nabi. Jadi daripada hotel lagi kita dah mula selawat pada Nabi SAW. Kenapa kena khususkan niat? Kerana kata ulama, kalau kita tak betulkan niat kita, kita akan tersangkut tengah-tengah jalan. Nampak jubah cantik, kita akan beli jubah. Nampak korma, ini murah lah. Kalau pergi makam, nanti balik nanti pun dah naik harga, kita pun beli. Tapi kalau dah betulkan niat, korma kalau RM2 pun kita tak beli, kita nak ziarah. Dan masuk Masjid Nabawi, hak Allah melebihi segala hak. Tunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ziarah Nabi dengan wudu. Kemudian tuan bila zaman Nabi wajib sedekah sebelum ziarah Nabi. Ulama keluarkan fatwa, lepas Nabi wafat sunat sedekah. Maka disunatkan untuk kita sedekah sebelum ziarah Nabi. Maka kita sedekahlah kat orang pekerja belalin, tukang sapu dan sebagainya sebelum ziarah Nabi. Letak selipar kita tuan-tuan, sangat menyalahi sunnah dan sangat tidak beradab kita menziarah Nabi sambil pegang selipar. Dan ini banyak orang buat. Sangat tidak beradab menziarah Nabi sambil pegang selipar. Kasut kita letak, kasut yang sama kita bawa pergi tandas, kasut yang sama kita pergi depan Nabi. Bahkan kalau kita jumpa pembesar-pembesar pun kita akan buat macam tu. Kenapa di depan Nabi kita buat macam tu? Dan kita kena tahu bahawa kita datang itu, kata ulama, kerana kita dijemput. Nabi dijemput oleh Allah, jemputan. Maka kita perlu jaga adab. Kerana kesilapan dalam adab, kita khawatir tak dijemput lagi sampai bila-bila. Kalau Syekh Abdul Hamid Kudus, seorang ulama Mekah, dia pernah karang kitab. Dalam kitab dia cerita orang yang pergi Mekah, orang ini namanya wallahualam, tapi dalam kitab dia sebut. Saya cuma kongsi apa dalam kitab dia. Kata Syekh Abdul Hamid Kudus, orang yang sampai Mekah untuk berhaji, orang ni namanya pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Adapun orang yang sampai Madinah, nama orang ini pernah didoakan oleh Nabi SAW. Wallahualam. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Kudus Al-Makki, seorang ulama Mekah, dalam kitab dia cerita. Kemudian tuan bila apa perlu kita buat? Letak kasut, kita datang dengan penuh beradab. Sunnah masuk Masjidil Haram tadi melalui Babus Salam atau Bab Bani Abi Syaibah. Tapi sebab itu tu belah sana, kalau kita duduk di Jalan Daria, okeylah, senang kita masuk. Tapi kalau kita daripada sini, daripada Misfalah ataupun daripada Ajiat, susah untuk kita ke sana. Lagi-lagi musim haji sekarang ni ada kaunter dan sebagainya. Maka kita ikutlah mana-mana pintu yang kita boleh masuk. Adapun di Masjid Nabawi, sunnah masuk Masjid Nabawi melalui Babu Jibril. Tetapi kadang-kadang sukar untuk kita masuk daripada Babu Jibril, maka kita boleh masuk daripada Babu Salam yang pintunya buka 24 jam. Ada pandangan ulama menyebutkan bahawa kita masuk dengan kaki kanan dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Itu antara pandangan ulama lah. Di pintu Babu Salam tuan mulia, di situ tempat di mana sahabat ulang-alik keluar masuk daripada masjid juga. Dan di sebelah pintu Babu Salam terdapatnya pintu Abu Bakar, Bab Abu Bakar. Dan di situlah tapak rumah Abu Bakar. Di situlah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar.
Kalau tuan-tuan ada rezeki untuk iktikaf, tuan-tuan berehat kat situ, tuan-tuan iktikaflah di situ. Kerana iktikaf masjid dapat, duduk dengan Abu Bakar pun dapat. Mudah-mudahan dapat jazbah siddiqi balik nanti. Tuan-tuan akan tengok dia kata di signboard situ, hadza qaqaq Abu Bakar. Inilah rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kan dulu rumah dia banyaklah, tapi salah satunya di situ. Ada 2 pintu, satu pintu menghadap 2 masjid, satu pintu menghadap ke Raudhah. Itu rumah Abu Bakar. Kemudian kita masuk apa beradab, kata Muhammad Zakar Rahmatullahi alaih, berjalan dengan penuh beradab, selawat pada Nabi SAW, dengan jaga langkah kita, selawat pada Nabi. Ataupun kata ulama, bacalah apa-apa syair yang boleh menimbulkan perasaan cinta kita pada Nabi. Sebab itu setengah para masyayikh kita, ulama kita India, Pakistan, dia akan baca syair-syair mereka untuk merasakan gemersiknya kerinduan pada Nabi. Untuk ziarah Nabi ni, nak timbulkan rasa betul-betul cinta rindu dekat Nabi. Masya Allah. Sebab itu setengah orang sebelum pergi ziarah Nabi, dia akan minta orang target dia supaya jazbah dia semangat untuk pergi ziarah Nabi. Masya Allah. Contoh yang mulia, sampai di tempat makam Nabi SAW, kita akan tengok ada 3 row. 1, 2, 3. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google pun ada 3 row, 1, 2, 3. Kebanyakan orang satu dunia, kebanyakannya, majoriti, dia akan bagi salam pertama dekat Nabi, dekat row yang pertama, ke Abu Bakar pada row yang kedua, dan pada Umar row yang ketiga. Salah tuan. Row yang pertama tak ada siapa-siapa, dan row yang ketiga juga kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya di tengah-tengah sahaja ditempatkan makam oleh Nabi SAW dan 2 syaikhain, Abu Bakar dan Umar. Kalau kitab Ma'alim Mekah, Ma'alim Madinah tu disebutkan, bagi dia tanam sebegini, kata ulama. Rasulullah, Abu Bakar di bahu mulia bagi dia, dan Umar di pinggang ataupun di kaki Abu Bakar. Dan nak lagi mudah, tuan-tuan pergi sampai depan makam nanti, tuan-tuan akan nampak ada signboard tulis. Tapi orang tak baca signboard tu. Dia ada lubang dan signboard, huna salam ila Rasulillah. Sini bagi salam ke Nabi, kenapa bagi salam ke sana? Signboard tu dah tulis. Nanti langkah sebelah, huna salam ila Abu Bakar, huna salam ila Umar. Dia tulis kat sini. Jadi tuan-tuan tinggal bagi salam saja. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab haji, ada selawat-selawat yang Muhammad cadangkan untuk kita baca. Allah bin Umar dan Umar berpendapat bahawa bacalah apa-apa selawat panjang ataupun pendek, yang penting selawat. Abdullah bin Umar dalam Bukhari sebut, dia berkisah depan makan Nabi, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Langkah sebelah, Assalamu alaika ya Abi Bakr. Langkah sebelah, Assalamu alaika ya Abadi, ataupun ya Abi, bapa dia. Abdullah bin Umar, bapa dia Umar kan, dia bersalam ke ayah dia. Jadi tuan, bila kita boleh bersalam panjang ataupun pendek. Tapi kebiasaannya kita, kalau kita bersalam yang panjang di depan makam, maka dia kan suruh kita pergi, sebab hak orang lain lagi, orang lain pun nak bagi salam. Maka kata ulama, kita selesaikan selawat sebelum sampai depan makam. Kita dah selawat. Dalam kitab Falah Haji itu ada cerita, Muhammad Zakar suruh kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian kita baca selawat 70 kali. 70 kali itu kita usahakan untuk habis sebelum sampai makam. Sampai depan makam Nabi. Ini saya cerita pada apa yang Johor Haji di mana cerita. Depan makam Nabi, apa kita nak buat? Kita beri salam pada Nabi, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dengan penuh rasa rindu dan cinta pada Nabi, kita beri salam pada Nabi, dan kita keluarkan perasaan kita, ya Rasulullah, saya datang jauh ya Rasulullah, daripada Malaysia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya banyak salah, saya banyak tinggalkan sunnah. Ya Rasulullah, saya main-main pokoknya kita kaguzari pada baginda dengan kadar yang patut kita kaguzari, kata ulama. Kemudian kita ucap terima kasih kepada Nabi SAW. Dan langkah sebelah pula, kata ulama, bagi salam pada Umar. Kata Maulana Sa'di Sa'di rahmatullahi alaih, Hakimul Ummah, berdiri di depan makam Nabi, berdoa dengan tangan tak diangkat. Itu kaedah dia. Berdiri di makam Nabi, berdoa dengan tangan tak diangkat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa kiblat bagi doa ialah langit. Kiblat bagi doa ialah langit. Cuma ni bukan untuk tuan-tuan berdebat lah, sekadar ilmu. Sebab itu kalau orang kata, Tuan kenapa doa macam ni? Doa kan nak kiblat, doa kan nak kiblat. Kiblat bagi doa ialah langit. Sebab itu tuan tengok dalam buka puasa di Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang akan doa berdepan-depan sebelum buka. Kenapa tak semua menghadap kiblat? Kerana Ibnu Hajar sekali menyebutkan bahawa doa kiblat bagi doa ialah langit. Di mana saja kita boleh berdoa. Maka Imam Hakimul Ummah Maulana Sa'di Sa'di menyebutkan doa depan makam Nabi, berdiri dengan tangan tak diangkat. Kemudian bersalam pada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq. Kita cerita pula, wahai Abu Bakar, aku selalu dengar cerita pasal kau. Kau korban untuk agama, kau selalu bantu Nabi, kau telah korbankan seluruh harta kau sehingga pakai baju kuning membutangkan duri
Sekarang aku berdiri depan kau, ya Bapa, Allah kau baiknya. Kalau aku dapat buat usaha dakwah macam kau, ya Allah bagilah aku jazbah siddiqi macam Abu Bakar. Itu kan. Supaya keturunan aku jadi macam kau, Abu Bakar. Langkah sebelah pada Umar. Assalamualaikum ya Mu'minin, Umar Al-Faruq. Kita cerita dengan penuh perasaan, penuh rasa cinta. Bahkan Mekah, Madinah itu kan tempat di mana seluruh tempat bacaan taklim itu berlaku di sana. Sebab itu kalau kita tak buat dakwah kat sana, sangat rugi. Kerana apa tuan? Kerana itulah tempat yang kita baca selama dalam taklim. Bahkan di sana jazbah akan cepat naik. Kerana satu orang tuan dakwah 100,000 kali ganda. Jazbah dah cepat naik. Jadi rugi kalau kita tak buat dakwah. Orang mereka nak untung besar. Inilah keuntungan yang besar tuan. Kemudian tuan bila kita bagi salam pada Umar, kita luahkan perasaan, wahai Umar, aku selalu cerita pasal kau. Kau pemimpin yang hebat. Kau berusaha agama 23 dunia kau tak bagi kau. Wahai Umar, kau orang yang hebat. Alangkah baiknya kalau aku dapat jadi macam kau, wahai Umar. Dengan kadar yang kita boleh. Jangan terlampau panjang sangat, jangan terlampau pendek sangat. Kadar yang perlu. Kemudian tuan bila untuk Al-Ghazali, usaha dakwah kita bukan buat di situ. Kita cuma bagi salam dan luahkan kadar yang perlu. Imam Ibn Katsir menceritakan di zaman tabi'in, ada satu orang tabi'in yang besar. Satu orang tabi'in yang besar, dia sedang duduk dalam raudhah. Dan Imam Ibn Katsir cerita dalam tafsir dia, menerangkan tentang surah An-Nisa ayat 64. Tuan boleh tengok surah An-Nisa ayat 64. Satu orang pakcik badui, orang kampung, pakcik badui orang kampung masuk masjid, lalu depan tabi'in ini, dan dia terus pergi pegang makam, pegang besi makam tu, dan dia baca ayat ni, fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau buat dosa, minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan Nabi, maka Allah akan ampunkan kamu. Ya Rasulullah, saya buat dosa gini ya Rasulullah. Ya Allah, ampunkan saya, wahai Rasulullah, maafkan saya. Pakcik tu dia orang badui. Orang badui ni dia tak tahu nak ada orang banyak-banyak, dan dia pun pergi. Tapi dia tengok satu perbuatan yang dia tak pernah tengok orang buat, dan dia pun tak lama dia letih, dia tidur dalam raudhah. Zaman dia tak macam zaman kita lah, orang raudhah berkebun. Dan dalam tidur dia, baginda telah datang. Dan baginda begitu dia berkemampu, bagi tahu dekat pakcik tu yang Allah telah ampunkan dosa dia. Maka tabi'in ini bangun dan terkejut. Dia pun berlari pergi kat pakcik tu. Wahai pakcik, kau buat apa tadi dekat situ? Aku dengar kau berdengar sangat. Kau bercerita tak dekat aku? Dia kata, aku ada buat dosa gini, dan aku pun bersalah sangat, tak tahu nak buat apa. Aku baca dalam surah Nisa ayat 64, kalau kamu ada buat dosa, izzalam, kalau kamu ada buat dosa, buat zalim diri kamu sendiri, itu buat dosa, kamu minta ampun Allah, minta maaf dengan Nabi, maka aku tak tahu nak buat apa. Aku minta ampun dengan Allah, dan aku pergi makan Nabi, aku pegang makan Nabi. Wahai Rasulullah, saya minta ampun dengan Allah, dan saya minta maaf dengan Tuhan. Saya umat Tuhan, tapi saya malukan Tuhan, saya buat dosa kat bumi. Maafkan saya Tuhan. Saya harap Allah ampun saya. Kata tabi'in ini, Nabi datang dalam mimpi saya, Nabi suruh beritahu pakcik yang Allah telah ampunkan semua dosa pakcik. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surah Nisa ayat 64. Baik, Al-Ghazali yang panjang dia buat di mana? Di belakang. Munazakir rahmatullahi lebih suka duduk di kaki. Ini makam, katalah ini makam, Munazakir suka duduk kat ujung. Munazakir sebelum beliau haji, Munazakir lebih suka duduk di kaki, di bahagian kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuan mulia, para masyayikh yang lain akan bagi salam daripada belakang untuk Al-Ghazali. Dan setiap hari, alhamdulillah, setiap hari waktu kami belajar di Madinah, waktu hari haji, orang Sa'ad Damat Bakatu pergi haji, kami setiap hari dapat tengok yang orang Sa'ad tiap-tiap hari lepas sahaja Isyak sepanjang sunat, orang Sa'ad akan pergi di belakang, belah belakang, dan akan berdiri dengan tempoh yang lama. Saya akan bercerita Al-Ghazali, dan khadam yang akan jaga ke keliling. Antara itu tempoh yang lama, setiap hari. Begitu juga Maulana Zubair rahmatullahi alaih. Maulana Zubair rahmatullahi alaih, kami tengok sehingga mata kami, wheelchairnya ditolak dan dia bercerita. Bercerita Al-Ghazali. Kata ulama, itu yang masyayikh kita tunjuk pada kita untuk kita berikan Al-Ghazali. Usaha yang kita buat, kelemahan kita, kekurangan kita. Kerana kita ialah wakil bagi di kampung kita. Tapi kalau kita buat kerja dengan betul, maka kita minta maaf dengan Nabi sebab kita wakil. Sekarang nak hantar laporan kepada baginda, nak hantar laporan kepada Nabi SAW. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain, masyayikh yang lain. Orang Talha, anak Maulana Zakaria, kami lihat dengan mata kami, satu orang datang di depan dia, saya kat sini, Maulana Talha kat depan, dekat sangat.
Satu orang India datang dan dia cukur janggut. Satu orang India datang jumpa dia dan dia cukur janggut di depan mata kami. Dan Maulana Talha telah nampak dia dan Maulana Talha tampar dia. Maulana Talha kata, kamu tahun depan pergi haji semula. Kamu pergi haji dalam keadaan cukur janggut, kamu telah cukur hati Nabi. Tahun depan buat haji semula dalam keadaan ada janggut. Orang ni tuan-tuan di depan mata. Satu waktu kami duduk di bilik Maulana Talha, kita datang duduk dengan Maulana Talha. Satu orang Pakistan datang. Satu orang Pakistan datang dalam keadaan dia cukur janggut. Dekat pintu je Maulana Talha kata, Musliman betul ke kau orang Islam? Kau ambil buku ke situ, buku Fadilat Janggut yang Maulana Zakaria karang, dan kau tak perlu masuk dan kau boleh balik. Oh, macam tu sekali. Maksudnya ulama-ulama kita begitu menekankan sunnah, begitu menekankan sunnah. Jadi tuan mulia, kita perlu usaha untuk bagaimana amal dapat dijaga di Masjid Nabawi. Kalau dapat i'tikaf, kadang ada waktu-waktu dia bagi kita i'tikaf dekat depan, tapi tak perlu buat wedding lah. Pakai kain ihram je. Tentang bawa kain ihram tuan-tuan, kain ihram tu boleh buat alas dan dibenarkan untuk kita i'tikaf, tak ada masalah, insya-Allah. Kemudian tuan yang mulia, bukan itu sahaja, bahkan kita kena tahu bahawa di dalam Masjid Nabawi itu kebanyakannya rumah sahabat. Rumah sahabat, maka kita sediakan orang dalam Masjid Nabawi untuk kita bawa pada amal. Di sana di Mekah ada orang tanggungjawab kita, Maulana Zul Ihsan. Di Madinah ada Ustaz Amjad. Mereka ni orang tanggungjawab kita. Bawa markas di Samudin. Dia akan bawa kita untuk bergerak kerja di sana. Jadi kita perlu ada kontak mereka ni, nombor mereka, tuan-tuan kena ambil untuk kita tahu gerak kerja di sana, kita bergerak di sana, insya-Allah. Jemaah-jemaah yang bergerak, ada jemaah-jemaah yang elders kita hantar 2 bulan. Sebulan duduk Mekah, sebulan duduk Madinah. Dan jemaah ni 20 orang, boleh cakap seluruh bahasa dalam dunia. Sangat mudah kita buat kerja. Saya jumpa orang Turki ajak makan, dia pun tak tahu bahasa Arab, bahasa putih dia tak tahu. Saya cuma cakap macam ni je, dia okey. Cina sebelah, ajak Cina pula, belakang Kazakhstan. Tiga-tiga kita bawa pergi. Kerana jemaah ni setiap hari dia akan tombang seekor lembu. 2 bulan 60 ekor. Jemaah ni memang jemaah jual haji. Kita bawa, dia ada bahasa satu dunia. Orang Cina akan duduk kat halqa Cina, Kazakhstan duduk kat Kazakhstan, Turki duduk kat Turki. Dia akan buat bayan pendek, makan panjang. Sebab itu ada orang Malaysia kita bawa, dia kata patut macam ni lah buat kat Malaysia. Bayan pendek, makan panjang, dia kata. Dia arah macam tu kan, untuk jual haji. Kemudian tuan mulia, lepas balik dia akan bagi hadiah. Kita pergi kat bilik store dia, penuh guni. Dia kata ni guni pen, kami bawa daripada negara kami. Ni guni minyak wangi, ni guni kacang, kami tak beli sini, bawa daripada untuk bagi hadiah musim haji. Musim haji, insya-Allah. Jadi usaha jual haji. Kemudian tuan mulia, perlu juga untuk kita ziarah Jannatul Baqi', makam para sahabat. Ada 10,000 makam sahabat kat sana, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat besar, bahkan Ummahatul Mukminin ramai di sana. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang kita dengar kisah dia dari kita kecil, berdiri depan makam ibu kita yang telah korban. Lapar untuk kita tuan, susah untuk kita, hari doa untuk kita masuk surga selamat daripada api neraka. Sekarang kita berdiri depan makam Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, anak-anak Nabi Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, makam semua di Jannatul Baqi'. Kita ziarah Imam Malik, Imam Nafi', dan ramai lagi sahabat-sahabat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, dan semua masyayikh-masyayikh kita yang meninggal di mana ditanam di Baqi'. Maulana Zakaria rahmatullahi alaih, Maulana Sayyid Ahmad Khan, Maulana Abdul Qadir. Ini semua masyayikh-masyayikh kita, ulama-ulama kita yang ditanam di Jannatul Baqi'. Di Mekah, jarang lagi Jannatul Ma'ala di Mekah. Seluruh itu yang bila pergi Kuba, usaha untuk pergi Kuba sepanjang musim haji ni tuan-tuan, masya-Allah. Ada setengah orang dapat duduk 8 hari di Mekah, di Madinah, satu rahmat. Kerana dapat amal hadis yang dalam bulan haji, 40 waktu di Masjid Nabawi, Allah bebas daripada api neraka, lebih kau mampu. Sebab itu tabung haji dulu, usaha untuk 8 hari kita di Madinah. Dan kita usaha tiap-tiap pagi akan ada van Kuba 3 rial, 5 rial, lebih kurang kita naik. Ambil wuduk siap-siap daripada tempat penginapan, ada yang wuduk majah. Siapa yang ambil wuduk bergerak pergi ke Masjid Kuba dapat pahala 1 umrah. Masya-Allah. Allah bagi kemuliaan pada umat ni, di mana saja dia berada dia boleh buat umrah. Kalau di Mekah dia buat umrah betul. Kalau di Masjid Nabawi, di Madinah dia boleh pergi Kuba dapat pahala umrah. Kalau di Malaysia dia semain isyraq dapat pahala umrah. Allah bagi kemuliaan pada umat ini, tak ada alasan untuk kita tak dapat umrah.
Jadi tuan boleh banyak lagi perkara perlu dimuzakarakan, tapi ini saja waktu yang ada, maka ini yang saya dapat kongsikan. Satu lagi tuan boleh untuk burdah. Kadang-kadang isteri kita dah jazbah nak pakai burdah, muka dia tak pernah siapa pun tengok. 50 tahun dia kahwin dengan kita, tak pernah lagi buka malam tengok muka. Tapi sebabkan haji, kita suruh dia buka. Disebabkan haji, kita suruh dia buka. Kita buka. Tuan-tuan, perkara ni dia tanya Mufti Saudi. Satu orang wanita tanya, dia kata, Syekh, muka saya satu lagi bukan mahram pun tak nak tengok. Kenapa di tempat yang paling mulia saya nak tunjuk muka saya? Tempat paling mulia saya kena tunjuk pula muka saya. Kat kampung tak ada siapa pula tengok muka saya. Kenapa saya kena tunjuk muka saya? Maka sebab itu tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, ulama kita bahas, ulama kata apa? Syarat hijab muka kena tutup. Syarat ihram bukan tak boleh tutup muka, tapi kain tutup muka tak boleh kena muka. Syarat hijab muka kena tutup. Syarat ihram bukan tak boleh tutup muka, tapi kain tutup muka tak boleh kena muka. Maka sebab itu ramai masyarakat kita, isteri-isteri mereka pakai topi macam golf dan dia jahit keliling tu. Kita jahit siap-siap tu. Kita jahit siap-siap. Untuk siapa tuan bila? Untuk mereka yang dibenarkan ni macam ni. Untuk siapa? Untuk mereka istiqamah pakai niqab, pakai burdah, pakai burqa. Maka kita boleh buat yang ni. Untuk mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kita boleh jahit keliling, insya-Allah. Jangan kita pula tarik buka je lah. Kita pula melonggarkan. Masya-Allah. Jadi tuan bila kita usaha untuk jaga, dan kita jaga amal kita, dan paling penting tuan bila kita buat usaha dakwah sepanjang kita di Mekah, Madinah. Nanti habis musim haji akan dibentuk jemaah masturat, tentang baru isteri keluar masturat. Boleh keluar di Jeddah, di Madinah, masya-Allah. Bergerak dengan tertib yang betul, mengikut pendapat ulama-ulama kita di sana, mengikut usul di sana, masya-Allah. Bahkan bergerak di sana dengan berhati-hati ala sunnah. Berhati-hati buat usaha di sana merupakan sunnah. Maka kita bergerak dengan berhati-hati. Kita sediakan setiap umat malam bangun kita doa untuk umat, moga Allah terima kita semua untuk dapat haji yang mabrur. Semoga Allah terima kita semua. Dan bila untuk itu kita semua sedia insya-Allah untuk buat kerja agama di sana insya-Allah.